Jadi amalan sunat kita buat pada bulan Syawal, dia menampal amalan fardu pada bulan Ramadan. Jadi hebatlah amalan pada bulan ini. Amalan pada bulan Zulkaidah tak menampal amalan Ramadan. Jadi ini kemuliaan satu. Kemuliaan yang kedua, Syawal ini adalah waktu yang paling tepat untuk menjalin kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan lemah lembut, muliakanlah kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiyah. Terima kasih yang berusaha, Al-Fadhil pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan para pegawai dan keluarga besar Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini, dan seterusnya dapat kita bertatap muka dalam slot bicara ummah bersempena dengan program Hari Bersama Pelanggan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu Sesuci Syawal. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pun berada pada tanggal 18 Syawal. Syawal 18 kini terhitung. Akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung, berharapkan amal sebesar gunung. Inilah pertengahan bulan pencuci, habislah marah, hilanglah benci. Jangan kotori dengan mencaci, agar tak murka Allah yang maha suci. Ramadan yang penuh kemuliaan, hampir 17 hari telah meninggalkan kita. Sudah pasti banyak memori-memori indah kita bersama dengan Ramadan yang masih terlintas di dalam sanubari. Dan tanpa kita sedar, kita juga sedang berada dalam satu lagi bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Syawal. Syawal ini sebab bagi kita orang Melayu khususnya sangat dekat dengan hari raya sahaja, tanpa memahami bahawa Syawal ini bukan sekadar raya. Syawal ini bulan ke-10 dalam kalender Islam selepas daripada Ramadan. Sebab itu Syawal ini berasal dari bahasa Arab Sawal, maknanya yang dibesarkan, ataupun Syala maknanya naik ataupun meninggi. Syawal ini juga bukan calang-calang bulan, kerana dia adalah bulan pertama daripada 3 bulan sebelum bulan Zulhijjah, di mana beberapa amalan haji akan bermula. Sebab itu kesibukan haji dah pun bermula pada bulan ini, pada bulan Syawal,
yang kita sebut juga dengan Ashhur Al-Hajj, bulan-bulan haji. Syawal ni termasuk juga. Sebab itu kalau kita di Pahang, Syawal ini biasanya akan ada kursus untuk penutup haji, majlis bersama dengan bakal-bakal haji. Masjid Surau biasa akan buat lah. Kalau ada anak qaryah kita yang bakal berangkat pergi haji, dia buat majlis meraihkan, ataupun majlis pemberian sumbangan daripada kerajaan negeri untuk orang yang nak pergi haji, juga dilaksanakan bermula daripada bulan Syawal. Dan kita akan berangkat biasanya pada 1 Zulkaidah. Dia kalau di Malaysia, pergerakan pergi haji bermula 1 Zulkaidah sampai 3 Zulhijjah. Balik ke Malaysia 16 Zulhijjah sampai 15 Muharram. Jadi kita tahun ini 1 Zulkaidah jatuh pada 21 Mei, hari Ahad. Jadi penerbangan pertama KT1 adalah pada 21 Mei. Tapi Syawal ni dah persiapan lah. Yang nak buat rayuan dan sebagainya lagi. Syawal ini juga, ni selain pada cerita raya ni, Syawal ini juga adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan rumah tangga dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini memberi kesan hukum kepada kita. Sekarang kan kita melihat ramai orang sambil-sambil buat jamuan raya rumah terbuka, dia buat juga kahwin untuk anak. Banyaklah kita terima WhatsApp, jemputan, kad kahwin dan sebagainya lagi, orang yang nak melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal. Inilah cara mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau kita ikut mazhab Syafi'iyah, dihukumkan bulan Syawal ini disunatkan untuk melakukan upacara akad nikah, dan juga disunatkan untuk dilangsungkan malam pertama, iaitu hubungan suami isteri pada bulan Syawal. Sebab itu ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa bana bi fi Syawalin fa ayyu nisa'in Rasulillahi kana ahza indahu minni, qala wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Kata Aisyah, baginda Nabi bernikah dengan aku pada bulan Syawal dan mendirikan rumah tangga masuk rumah juga pada bulan Syawal. Maka isteri-isteri Rasulullah yang manakah yang lebih beruntung berbanding dengan saya? Kata perawi, Aisyah radhiyallahu anha dulu, dia suka kalau seorang itu, khususnya wanita, bernikah di bulan Syawal. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Justru itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dia ada menyebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim, fihi istihbabut tazwij wa tazawuj wad dukhul fi Syawal. Wa qad nassa ashabuna ala istihbabihi wastadallu bihadzal hadis. Kata Imam An-Nawawi, hadis-hadis Aisyah ini menunjukkan anjuran, galakan bernikah pada bulan Syawal, melakukan majlis pernikahan pada bulan Syawal, dan melakukan dukhul. Wad dukhul fi Syawal. Dukhul ni istilah cakap berlapis, hubungan suami isteri, juga dilakukan pada bulan Syawal ataupun malam pertama. Dan ulama-ulama mazhab kami, waqad nassa ashabuna, ulama-ulama mazhab Syafi'i menggalakkan pernikahan bulan Syawal berdasarkan hadis ini. Timbul persoalan, bulan lain tak boleh nikah? Boleh. Ni kita cerita sunnah. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada anak cucu nak kahwin, aturkanlah akan datang nikah bulan Syawal. Ada kelebihan. Pernah ulama bahaskan kenapa Nabi kahwin bulan Syawal, tidak pada bulan lain. Nabi memilih untuk bernikah bulan Syawal sebab Nabi nak mematahkan tahayul, mitos dan kepercayaan karut orang jahiliah. Yang mana orang jahiliah dia beranggapan bulan Syawal ni bulan hak sial, bulan yang membawa malapetaka tidak baik. Ni bagi orang jahiliah dulu.
Maka orang jahiliah dulu dia akan mengelak daripada buat benda-benda molek pada bulan Syawal, termasuklah bernikah atau masuk rumah baru dan sebagainya lagi. Bahkan dalam setengah riwayat disebut mereka sangat jaga atau tidak buat benda-benda baik antara dua perentan raya, iaitu lepas Syawal sampailah sebelum raya haji. Perentan ni dia tak akan buat apa-apa program ceramah ke, program turun padang ke, hari bersama pelanggan ke apa, tak ada apa-apa. Dia akan rehat sampai dekat raya haji esok. Apa sebab? Kerana mereka beranggapan antara Syawal nak sampai raya haji ni esok, hari yang tidak molek. Dia ada kiraan dia juga, ada falak dia juga. Sebab itu bulan Syawal ni kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai syalat nakah bizana biha. Syalat maknanya nakah ni unta betina menaikkan ekor, tegakkan ekor pada bulan ini. Apa maknanya? Pada bulan ini kalau orang jahiliah dulu dia tengok unta-unta betina ni, dia akan angkat ekor dia. Ini simbol dia tak nak didekati oleh unta jantan. Jadi mengangkat ekor tu menunjukkan penolakan, tak embuh. Macam budak-budak muda kan, awak malah nak layan orang bercakap, macam mana cara awak nak buat? Awak ulurkan tangan, talk to my hand. Kita akan cakap gitu kan. Awak bercakap dengan tangan saya sajalah, saya tak ada masa nak mendengar cakap. Talk to my hand. Jadi bagi orang jahiliah ini simbol bulan ni tak berapa molek, sebab unta betina semua diangkatnya ekor, tak nak bersama dengan unta-unta jantan yang lain. Jadi mereka heret pemahaman ni, semua benda molek tak boleh buat pada bulan Syawal. Maka Nabi datang, Nabi patahkan mitos ini. Nabi bernikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal yang mulia. Dia mulakan kehidupan rumah tangganya juga pada bulan Syawal yang mulia. Sebab itu bulan Syawal ni dia bukan sekadar bulan raya saja. Banyak benda-benda yang kita boleh buat selain pada puasa 6 lah yang kerap sangat kita dengar dah tazkirah tentang puasa 6 ini. Ada lagi kata para ulama, bulan Syawal ni ada beberapa lagi perkara-perkara hebat yang ada dalam Syawal. Ni saya nak kongsikan pada pagi ini. Pertama kata ulama, Syawal ni dia bukan calang-calang sebab dia adalah penyempurna kepada Syawal, pada Ramadan. Oh, itu hebatlah. Dia melengkapkan Ramadan. Syawal ini dia melengkapkan apa? Dia melengkapkan apa saja kekurangan amalan-amalan semasa Ramadan. Kita puasa dulu masa Ramadan, kita tidak sempurna. Ada masa puasa kita walaupun berpuasa tapi kita rosakkan dengan amalan yang tak senonoh. Contohnya ngata korang, membawang, ribah dia panggil. Ataupun kita mengamuk-mengamuk, marah-marah, tidak sabar. Ini semua merosakkan pahala puasa. Ataupun makan tak ingat ke dunia, makan daripada maghrib sampai pukul 8 tak berhenti-berhenti makan, merosakkan puasa kita. Jadi untuk menampal kerosakan itu, Syawal lah yang jadi tampalannya. Sebab itu dalam Islam, puasa 6 itu kerjanya menampalkan kekurangan puasa Ramadan. Ada satu riwayat daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan. Benda pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah semayang. Apabila semayang itu dilaksanakan dengan sempurna, maka dia akan dapat kiraan markah yang bagus. Fa in lam yakun akmalaha qala Allah subhanahu wal malaikati unzuru hal tajidu li abdi min tatawwu'in. Kalau ditakdirkan sembahyang itu tidak lengkap, contoh sembahyang tapi tak khusyuk, sembahyang tapi ialah fikiran melayang-layang entah ke mana-mana, maka Allah akan pesan pada malaikat, cari mamat ataupun minah ni
ada tak dia melaksanakan ibadat tatawwu', ibadat sunat? Allah Ta'ala akan arahkan malaikat cari dalam rekod. Malaikat pun cari. Fa akmilu biha ma dayya'a min faridatihi thumma tu'khadhul a'malu ala hasbi zalika. Maka sempurnakanlah, kata Allah, ibadah fardu yang rosak itu tadi, lalu diperhitungkan amal sunat, dimasukkan jadi sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi amalan sunat kita buat pada bulan Syawal, dia menampal amalan fardu pada bulan Ramadan. Jadi hebatlah amalan pada bulan ini. Amalan pada bulan Zulkaidah tak menampal amalan Ramadan. Jadi ini kemuliaan satu. Kemuliaan yang kedua, Syawal ini adalah waktu yang paling tepat untuk menjalin kembali silaturahim. Bulan lain payah, bulan Syawal kita tak segan untuk pergi berjumpa orang yang kita dah lama bermusuhan, tak tegur siapa, WhatsApp group pun tak bercakap. Syawal adalah momen paling indah. Sebab itu salah satu budaya bulan Syawal yang orang Melayu buat, yang kita kena kekalkan, adalah budaya ziarah menziarahi. Kena kekalkan budaya ini. Walaupun ada orang kata jalan-jalan hari raya ni tak ikut sunnah ke, ini bukan dalam agama, tak suruh jalan rumah orang. Ini kita ingin perjelaskan. Memang kalau budaya orang Arab, saya lama duduk di tanah Arab, hari raya mereka memang tak pergi beraya serupa kita. Rumah orang nak masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, masuk ke dapur ada, masuk ke depan ada, pintu terbuka sampai ke malam. Tak ada budaya itu. Arab saya tengok kalau hari raya dia pergi berkelah. Bila raya pertama habis sembahyang, dia bentang tikar dekat taman. Dia suka duduk di taman bunga, dia suka duduk di zoo. Apa itu kita masa sekolah agama, kalau belajar karangan, semua tajuknya ziarah hadiqatul hayawan, ziarah taman. Memang Arab dia suka pergi taman. Kita bukan tak nak pergi, musim-musim panas begini, hitam tu tak nak pergi tu. Dia cuaca sedap. Kalau raya bulan 4, bulan 3 sedap cuacanya. Jadi dia tak ada budaya itu. Budaya ziarah ini kena kekalkan. Sebab bila kita ziarah, akan terjalin kembali silaturahim. Kita ni kadang WhatsApp group saudara mara ada, tapi tak semua kita kenal. Sepupu, sepapat, 2 pupu, 3 pupu, tak kenal semua. Jadi dengan adanya ziarah yang dilakukan pada bulan Syawal, terjalin kembali. Dan ingat, menjaga silaturahim adalah tanda orang beriman. Apa makna jaga silaturahim? Dia pelihara hubungan kekeluargaan dia. Dalam riwayat disebutkan, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang percaya Allah, percaya hari kiamat, hendaklah pertama dia menghormati dan memuliakan tetamu. Ini tanda orang beriman. Wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang percaya Allah, percaya hari kiamat, hendaklah dia sambung hubungan silaturahim. Dua benda ini Syawal saja ada. Bulan lain ada tapi tak berapa sedap. Tapi percayalah, dua perkara ni sudah makin terhakis. Makin terhakis. Pertama, bila Nabi sebut tanda orang beriman, jaga tetamu. Kita sekarang jaga tetamu ni dah kurang sikit. Kita raya baru-baru ni pergi ziarah rumah orang. Dalam rumah tu ada 10 orang. Berapa orang yang layan kita datang? Kadang tuan rumah je. Ataupun kita ni kawan-kawan anak dia je layan kita. Mak ayah dia tak tahu nerak di mana, kita tak tahu. Ataupun kita ziarah rumah dia, hak layan kita ni bibi je. Adik-beradik dia semua melentang baring depan TV, menengok serkes dan bagai-bagai. Hak main game lah, terjelil lidah main game. Tak bercara kita. Ini dah terhakis. Baik itu Nabi sebut, siapa beriman mesti muliakan tetamu. Tetamu datang mesti muliakan. Dulu orang kita jaga tetamu. Oh, kalau nenek moyang kita dulu, tetamu ni dia muliakan. Senja gemilang, bayu berpuput, gogo kenanga, celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami.
batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hampakan tikar, lebarkan pintu. Bayangkan dulu, ahlan wa sahlan. Sebab kita tahu bila tetamu datang rumah kita, kita akan dapat keberkatan. Inna dhaifa iza dakhala baitil mu'min dakhala ma'ahu alfun barakatun wa alfun rahmah. Tetamu bila datang rumah kita, kita akan dapat 1000 berkat, 1000 rahmat. Tetamu itu baru satu tetamu. Bayangkan kalau satu bah datang, setiap yang datang tu dia bawa 1000 rahmat. Memanglah kuih kita habis balang, tapi rahmat tak dijual di pasar malam. Rahmat dan juga barakah. Baik itu belajarlah untuk kita meraihkan tetamu. Baik itu orang Arab, kalau tetamu datang rumah, dia akan layan luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya dulu masa di sana pergi juga ziarah kawan-kawan yang kita tanya raya. Dia tidak open house ni, tak ada lah. Kita datang ziarah. Kalau datang rumah dia ni, duduk satu keluarga sekali. Cuma yang adik-adik perempuan ni tak ada lah. Yang laki, adik-adik laki semua ada. Duduk keliling kita, kerah gitu, tengok kita. Dia tak akan duduk dalam bilik lah, seorang duduk di dapur, seorang bagi motor, seorang menengok TV, tak ada. Semua duduk keliling kita, kerah begitu. Macam video klip Wes Anderson jugalah, kerah gitu, duduk gitu. Bayang, maknanya dia ada dekat kita. Kita tanya dia pun jawab macam temu duga lah. Dia hormat tu. Lepas tu kan mak dia hantar, mula hantar air dulu, lepas tu kan hantar pula syai ataupun kopi. Tengok budaya berbeza lah. Lepas tu hantar pula baklava, kuih-kuih dia. Lepas tu baru makan berat. Lepas makan berat ada aiskrim pula lagi. Bayangkanlah dia. Dan saya pengalaman pergi rumah Arab, tak pernah ada mana-mana tuan rumah akan tanya bila nak balik. Tak ada. Orang Melayu sekarang saya ingat, sebab dah kikih budaya hormat tetamu ni, bila jumpa dengan orang, soalan pertama tanya bila balik. Tak sesuai, tak ada adab. Kita tuan rumah datang ke kawan saudara mara dari Kuala Lumpur, baru sampai, sampai juga rumah kita, memang masuk. Allah, terima kasih dah datang. Bila balik Kuala Lumpur? La ilaha illallah, orang tu baru sampai nak tanya bila balik Kuala Lumpur. Salah. Ad-dhiyafatu salasatu ayyam, fama kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Tetamu ni 3 hari mu kena layan dia. Jangan tanya bila dia nak balik. Baik tuan Arab, dia takkan tanya bila nak balik. Dia takkan tanya. Sebab tu dia ada budaya ahlan wa sahlan. Awak jadi keluarga kami ahlan sahlan, kami mudahkan. Orang Melayu sekarang saya tengok tak ada dah ahlan wa sahlan. Yang ada ahlan wa sahlan wa jalan, bila nak balik. Sibuk tanya orang bila nak balik. Kadang kita berceramah, kecil hati tuan-tuan, datang pada jauh, pada Pekan, pada Kuantan, pergi Kuala Lumpur, pergi mana, sampai di masjid, bila salam dengan orang, soalan pertama tanya, ustaz terus balik Kuantan? La ilaha illallah, aku baru sampai. Tanya bila nak balik. Tak sesuai. Tak sesuai. Ni kan jangan nak salah, ada tanya ustaz balik Kuantan pula lepas ni. Jangan tanya. Jangan tanya bila balik. 3 hari kita tak tanya orang bila balik. Jadi ni semakin terhapkis dan terkikis budaya memuliakan tetamu. Yang kedua, yang semakin terhakis, budaya menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim ni bukan arahan Jabatan Agama, tidak. Menjaga silaturahim adalah arahan daripada Allah. Baik itu khutbah Jumaat, khatib akan sebutkan, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Sidang Jumaat, takwalah kamu kepada Allah, peliharalah hubungan silaturahim. Itu Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat pertama. Dalam surah yang lain lagi disebutkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu kan sebut dalam khutbah.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu buat adil, buat baik kepada orang, beri bantuan, wa ita'izil qurba, bantulah kaum kerabat kamu, jaga family kita. Ada orang dia sibuk tolong orang lain, dia sibuk tolong negara lain. Bukan salah tolong negara orang Syria ke Palestin, tak salah. Kan dia pula kata ustaz nak bunuh kita orang ni. Dah, menolong saudara itu arahan. Baik itu dalam Quran, menolong keluarga sendiri lebih diutamakan daripada menolong orang miskin. Kalau tengok dari segi susunan ayat, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnus sabil wa la tubazzir tabdzira. Bantulah kaum kerabatmu yang dekat. Kerabat dulu. Yang kedua Tuhan sebut siapa? Dan orang miskin. Miskin keluar. Orang miskin lepas tolong saudara mara. Itu surah Al-Isra ayat 26. Semua ayat kata para ulama meletakkan tolong kaum kerabat dulu sebelum tolong orang yatim, sebelum tolong orang miskin. Mungkin tuan-tuan pula heran, oh itu namanya kronisma ustaz. Mana boleh tolong saudara? Kita kena tolong rakyat. Mana boleh tolong saudara mara? Itu kroni. Kita kena tolong orang susah. Tuan-tuan, kalau semua manusia dalam dunia tolong saudara masing-masing, akan ada tak orang susah? Takkan ada. Sekarang kenapa kena ada orang miskin? Sebab orang tu saudara maranya lantak ke dia. Yang datang ke majlis agama bawa perut terkeluar lah, macam-macam pesen sakit dan sebagainya, bawa surat itu ini susah. Bukan kita merendahkan, tidak. Yang duduk depan bank minta susah, kita boleh bantu, tapi saudara di mana? Dalam Quran Allah Ta'ala suruh saudara tolong saudara dulu, kita jaga kita. Itu hashtag saudara tolong saudara. Cuba tanya orang minta sedekah depan bank, awak kampung mana? Takkanlah dia ni keturunan buluh betul, tak ada saudara mara, tak ada adik-beradik, tak ada sepupu sepapak. Takkan dia lahir beranak abrakadabra sim salabim puh jadi beranak begitu. Dah, mesti ada susu galuh dia. Orang bedak daripada luar negara, jauh pelarian, panjang cerita, baru kita faham. Kalau semua orang jaga saudara, takkan ada orang susah. Adanya orang susah kerana kita lantakkan saudara kita tolong sibuk ke orang. Itulah kesalahan. Tuan-tuan, jaga saudara ni itu perintah dalam Quran, dan bukan ada satu ayat, 6 ayat lebih. Kita dengan Quran ni, kalau ada satu ayat perintah saja dah wajib amal. Ini pula lebih pada satu. Dalam Quran perintah untuk selawat satu ayat aja. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi kita amal tak selawat. Siap buat majlis selawat perdana lagi. Tapi dalam Quran lebih pada 6 kali arahan bantu saudara engkau, kita tak buat. Baik itu orang yang tak jaga silaturahim, Nabi tak mengaku umat, dan dia tak layak masuk surga. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, la yudkhulul jannata sahibu khamsi mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahimin wala kahinun wala mannanu. Takkan masuk surga orang yang buat 5 perangai. Pertama, minum arak. Orang yang mengamalkan sihir, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang suka mengungkit buat baik pada orang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dalam dunia ni manusia paling jaga silaturahim adalah Nabi SAW. Nabi ada satu riwayat, masa dia dapat wahyu pertama Iqra, dia turun daripada gunung, dia menggigil takut kena peluk dengan benda kita tak tahu benda rupa ni kan, takut. Sampai ke rumah Nabi menggigil. Tapi Khadijah radhiyallahu anha, dia seorang isteri yang sentiasa memberi semangat. Dia tengok suami dia dah takut, macam tak berani dah nak meneruskan perjuangan. Apa kata Khadijah? Kalla abshir fa wallahi la yuhzikallahu abada. Wallahi innaka la tasilur rahima wa tasdukul hadis wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum. Panjanglah riwayatnya.
Kata Khadijah kepada suami dia, wahai suamiku, kalla abshir, don't worry, be happy. Percayalah bang, Allah, demi Allah takkan khianat abang. La yuhzikallahu abada. Sampai bila-bila Tuhan takkan tinggalkan abang, takkan khianat abang. Nabi tanya, kenapa pula? Innaka la tasilah rahim. Abang ni lah orang yang paling jaga silaturahim. Nabi, satu kampung tahu Nabi ni sangat jaga silaturahim. Pernah Abu Sufyan dia bercerita satu riwayat, Abu Sufyan dia pernah berjumpa dengan Hercules, panglima besar Rom. Hercules panggil Abu Sufyan. Dia kata, ceritakan aku tentang Muhammad ni yang kau orang hormat sangat ni. Amda hebatnya. Famaza ya'murukum. Dia ni suruh apa? Tolong terangkan pada aku, yang kau orang hormat sangat, apa benda hebat dengan dia ni? Abu Sufyan dengan ringkas dia sampaikan peribadi Nabi. Kata dia ajar kepada kami, a'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'akum wa ya'murna bis salati was-sidqi wal 'afaf was-sillah. Kata Abu Sufyan, Muhammad yang tuan nak kenal ni, pertama dia suruh kami sembah Allah. Yang kedua dia suruh kami tinggalkan ajaran mengarut nenek moyang. Yang ketiga dia suruh kami semayang. Yang keempat dia suruh kami ni jujur. Yang kelima dia ajar kami kena jadi pemaaf. Dan yang keenam kami kena jaga silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, dia boleh je nak terangkan sifat Nabi kita yang banyak, tapi dia ringkaskan ucapan itu. Dan salah satu yang dia tak tinggal poinnya adalah Nabi ni sangat jaga silaturahim. Itu sebablah ketika Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dalam hadis daripada Abdullah bin Salam, ayat pertama yang disebut, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam. Hadis Tirmizi. Wahai orang-orang Madinah, pertama, sebarkan salam. Yang kedua, belanja orang makan, buat kenduri. Yang ketiga, jaga silaturahim. Yang keempat, semayang malam ketika orang tidur. Cuma mungkin tuan-tuan puan-puan akan, bila kita terang gini, semua akan kata, oh saya alhamdulillah ustaz jaga silaturahim. Jaga macam mana? Oh saya WhatsApp group semua saya tak leh belaka, kawan-kawan alumni sekolah geng-geng tu saya tak leh. Ini salah faham. Silaturahim ini bukan hubungan kita dengan kawan-kawan. Silaturahim ini adalah hubungan kita dengan saudara mara. Saudara mara. Alumni, reunion, WhatsApp group, kawan sekampung, sama duduk pekan, itu bukan silaturahim, itu kenalan, itu kawan-kawan. Ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan Islam. Ada orang kawan-kawan jaga sangat. Kalau dengan geng-geng ride motor dia, oh tiap-tiap Jumaat, Sabtu, Ahad hilang, kolo kelik. Ni contoh, jangan kecil hati pula. Kalau geng-geng hobi dia, jaga sungguh. WhatsApp group kawan-kawan tak pernah left. Hari-hari doakan selamat ke kawan-kawan. Salam subuh, rakan-rakan WhatsApp group sekalian. Member pun jawab amin, 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 amin. Group adik-beradik, Assalamualaikum benda. Kalau group kawan-kawan rajin sangat, salam duha, salam tahajud, salam maghrib, 5 waktu di belasah. Salam semua. Pagi buta dah doa. Ya Allah, kurniakanlah kepada WhatsApp group kini umur panjang. Grup kawan-kawan jaga. Tapi grup adik-beradik, grup saudara mara, seminggu 3 kali leh. Leh sama. Asal koyak leh, koyak leh. Cak ayam. Kalau kawan-kawan jaga, dengar kawan di Terengganu tak sihat, pergi ke Terengganu melawat. Dengar kawan di Kuala Lumpur tak sihat, adik-beradik tak sihat pun tak pergi. Rumah kawan-kawan rajin pergi, rumah mak jarang balik. Nolong korang Kuala Kilir sampai luar negara, rumah mak RM1 tak ada tolong. Bila tanya rumah mak RM1, minta dengan mu'ik sudah. Dia suruh minta dengan majlis agama. Ni contoh, bukan tak boleh mu'ik ada duit, boleh bagi. Keknya legally right, morally wrong.
Mak saudara pun tak ziarah. Raya baru ni, awak pergi rumah mak saudara. Rumah kawan-kawan pergi, mak saudara tak pergi. Tak betul. Sebab itu silaturahim diasal daripada perkataan silah dan juga ar-rahim. Silah maknanya menyambung. Rahim ni apa? Rahimal mar'ati, rahim wanita. Itu rahim. Rahim wanita. Orang perempuan dia ada rahim, iaitu baiti mambatil waladaha wa wa'auha wa minhu. Rahim wanita ni tempat di mana janin berkembang, janin dilindungi. Ista'iru rahim lil qarabati likaunihim kharijina min rahimah wahidah. Dan istilah rahim digunakan untuk menyebut kaum karib kerabat, sebab mereka semua berasal dari satu rahim. Satu rahim moyang kita, mak kita, yang ini kita jaga. Sebab itu kita kena jaga ahli waris kerabat satu rahim. Faham tak ahli kerabat satu rahim? Dia ahli waris kerabat ni, dia ada 3 jenis. Keluarga kerabat bukan rahim, itu dipanggil sepersusuan. Dia ada keluarga kerabat bukan rahim, dia panggil juga musaharah. Dia ada juga keluarga yang rahim. Ni bukan haji rahim ni, tak. Rahim ni istilah. Keluarga rahim ni satu nasab, satu darah dari sebelah mak ataupun abah kita. Sebab itu antara mak mentua dengan mak saudara, mana lebih keras? Mak saudara. Mak mentua tak kuat berbanding dengan mak mentua. Sebab mak mentua boleh ditukar ganti, boleh tambah koleksi, boleh. Tuan-tuan ada seorang mak mentua, nak tambah lagi 2, tak ada masalah. Boleh tambah mak mentua baru. Di Indonesia seorang, di Thailand seorang, tak ada masalah. Dan boleh hilang kalau cerai apa, putus, tak ada. Mak mentua. Tapi mak saudara, dunia akhirat itulah mak saudara kita. Salam tak batal sembahyang. Awak jangan mentang-mentang tingkatan 3 sekolah agama, mak saudara suruh salah, tak boleh, aurat, ketuk kepala. Mak saudara pula tak salah. Adik-beradik abah tu kan, adik-beradik mak, awak kan boleh kahwin dengan dia. Mak saudara, al-khalatu bimanzilati ummi, kata Nabi. Mak saudara ni setarah mak engkau. Berapa orang jaga mak saudara? Dia jaga mak tua je. Lepas tu dia jaga mak orang. Tak tahu sebab. Mak orang siap panggil umi, bonda, macam-macam. Mak saudara dia tak cara. Mak angkat tak mudah lah, 5-6 orang. Mak saudara tak balik. Ada satu riwayat kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masa tu dia ngajar macam kita ni lah. Masa tu Nabi dah wafat lama lah, Abu Hurairah mengajar. Dewa kata Abu Hurairah, mana-mana orang dalam majlis ilmu ni yang memutuskan tali silaturahim, kelahi dengan mak saudara, pak saudara apa semua, minta jasa baik keluar dari majlis ini. Abu Hurairah. Orang pula terperanjat, sudahlah. Tiba ada satu orang pemuda, dia bangun, dia keluar. Rupanya pemuda ni dia kelahi dengan mak saudara dia, tak bercakap lama lah. Mungkin hai terpesaka, aku tak tahulah apa hainya. Lama tak bercakap. Bila dah kena begitu, dia pun khawatir juga, sudahlah, mak saudara ni lama kelahi. Dia pergi cari semula mak saudara dia. Sampai rumah mak saudara, dia beri salam. Mak saudara dia ni pun handal juga. Bila tengok anak saudara hak dia menyampah ni datang, dia jawab lebih kurang, engkau nak benda? Ada benda datang? Tiba-tiba mengejut je ni. Apa hal? Lalu anak saudara dia kata, mungkin mak saudara tu mak ngoh ke apa, kita tahu. Ngoh, aku tadi pergi ngaji. Abu Hurairah kata, siapa kelahi mak saudara, pak saudara, dia suruh balik. Aku datang minta maaf, benda terlebih terkurang. Mak saudara dia pula heran. Engkau balik ke masjid, engkau pergi tanya Abu Hurairah apa sebab? Engkau pergi tanya dia. Pergilah anak saudara tanya. Dah habis kelas tanya, wahai tuan guru, apa sebab orang kelahi dengan mak saudara tak boleh duduk dalam majlis ilmu? Apa masalah? Kata Abu Hurairah, saya pernah dengar Nabi pesan, la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Tidak akan turun rahmat kepada satu kaum
kalau ada di dalamnya satu orang yang putus hubungan silaturahim. Hadis Muslim. Silaturahim ni bukan leh grup WhatsApp kawan-kawan, lain dengan saudara mara. Baik tu lain kali majlis ilmu saya ingat pengurusi kena buat announcement. Siapa-siapa yang ada kelahi dengan mak saudara, pak saudara, kita minta keluar pada masjid sebab kehadiran tuan-tuan menyebabkan rahmat tak ada. Baik tu panas je sebab rahmat tak ada. Itu berasak je belaka ni. Itu tanda tak ada rahmat. Barangkali raya baru ni awak tak pergi rumah mak saudara. Oh tak betul lalu. Ni ada peluang lagi raya rumah mak saudara. Itu kan adik-beradik mak ayah kita. Sibuk di rumah orang. Jadi jagalah silaturahim. Kalau dari sudut keluarga, rahim satu nasab, satu darah ni, ni untuk adik-adik ya, start daripada kita sendiri. Kita mak ayah, kemudian adik-beradik mak ayah kita, kepada toki kita, tok kita ataupun nenek kita, iaitu bapa dan ibu kepada mak ayah kita lah. Kemudian dia bapa, datuk, moyang, buyut, cakawari, cilawangi. Itu sampai kata. Tapi tak adalah kita ni 3 lapis meninggal dah. Awak kalau tanya salah silah boleh jawab. Awak bin siapa, bin siapa, bin siapa? Tanya 4 lepas. 4 lapis lepas atau tidak? Tak lepas, balik kena tanya. Nabi SAW, ini yang tadi disebut, dia sangat jaga silaturahim. Dia boleh susun nenek moyangnya sampai Nabi Ismail. Dia sangat cakna. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib dan Ali suruh Ustaz Zuramli, dia hafal lah sampai Ghalib bin Fihir Mudrikah mungkin panjang tu. Nabi diingat semua. Baik tu orang muda, awak sementara ada tok saudara, toki saudara yang masih hidup walaupun umur dah 70-80, pergi jumpa. Itu tujuan raya ni. Ni Syawal ni momen terbaik silaturahim. Pergi jumpa balik tok saudara, tok saudara mana ada, tanya, tok lepas apa, ben apa? Dia ingat lagi kan dia pernah hidup dengan orang tu. Ben ni, ni ben apa? Ben ni, ben. Cek lah. Ni kubur dia kat mana tu? Kubur dia dekat dengan sini. Ada tanda tu? Tak ada, batu sungai je. Tapi ada pokok gini. Awak pergi. Lepas tu raya ni orang pergi kubur. Pergi kubur, bawa kamera. Awak jangan buat konten pula dah. La ilaha illallah. Wes Anderson pula. Ten. La ilaha illallah. Orang suruh cari salah silah. Ambil gambar kubur, tak. Masuklah TikTok apa tak kira lah. Ini kubur moyang saya. Nama dia ni. Rekodkan. Dia dulu kerja cikgu, pencen dia ni. Susun. Ini kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia jaga salah silah dia. Sementara orang tua ni hidup pergilah, esok dia dah mati semua, awak tak tahu awak keturunan mana. Kadang tanya, adik keturunan apa? Tak tahulah ustaz, saya tahu sampai toki. Yalah toki asal mana? Tak tahulah saya. Asal orang asli agak saya ni. La ilaha illallah, dia tak tahu salah silah. Bugis ke, Banjar ke, Bawean ke, orang Aceh ke, dia tak tahu. Apa sebab? Tak cara. Ingat, menjaga silaturahim sangat mustahak. Dan kita yang ke bawah kita nak jaga, kita anak, cucu, cicit, piuk, piat, ciuk, cicuk, miak, oneng. Tu paling bawah sekali. Tapi tak dan kita lah. Baik tu orang Arab. Saya kalau jaga silaturahim ni, kita respect orang Arab. Orang Arab dia sangat jaga silaturahim, walaupun titik temu mereka tu pada datuk yang ketujuh. Dia tetap jaga hubungan asalkan sama marga, dia panggil family clan. Sebab itu Arab, kalau macam kita di Pekan ni mudah, Syed dengan Syarifah, Arab lah. Dia sangat Al-Yahya misalnya, Al-Khairit, As-Saghaf. Dia sangat jaga clan dia tu, marga dia tu. Sebab itu kalau dia jumpa dengan satu orang, Al-Yahya sama dengan dia, oh macam saudara betul, padahal baru tu jumpa. Masya Allah, Masya Allah, Allah. Sebab sama Al-Yahya. Jumpa Al-Khirit, walaupun seorang Al-Khirit di Pekan, Kampung Parit, seorang Al-Khirit di Temeloh, Pulau Keردau misalnya. Itulah peserta yang jumpa, sebab sama Al-Khirit. Masya Allah, Masya Allah, Allah. Sebab sama bertemu datuk. Jadi kena jaga salah silah. Baik itulah saudara-saudari sekalian,
Saya sebutkan sekali lagi, Syawal ini momen terbaik menjaga silaturahim. Kita ziarah, jumpa orang tua di kampung, kita ada pergi kubur, pergi tengok. Sebab itu pergi raya rumah orang, khususnya saudara mara, bukan sekadar nak nunjuk awak kaya, nunjuk cerdik, awak ni duduk di bandar. Tidak. Kita kenal. Oh, ni anak ni. Oh, duduk belajar di mana? Kadang kita, oh saudara. Kadang selisih, bukan sehari, tak kenal. Rupa saudara. Sebab tak cakna. Kita ni tak boleh lama kan ceramah sampai pukul 12 kurang lebih. Sebenarnya banyak lagi keistimewaan bulan Syawal. Saya ingat kita sambung tahun depan lah pula bicara rumah. Sebab nak tunggu Syawal tahun depan lagi lah. Tahun depan kita sambung lagi apakah lagi kemuliaan bulan Syawal. Saya bagi sneak peek sajalah. Salah satu lagi ni saya tak urai, iaitu bulan Syawal adalah bulan kemenangan, bulan peperangan. Banyak perang berlaku pada bulan Syawal. Yang ni saya ingat kita huraikan pada kesempatan akan datang, kerana masa kita tak mengizinkan, kerana kita ada majlis lagi selepas benda ni. Jadi urus dia nak buat persiapan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna ad-duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikannya, keindahannya, kekuasaannya, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Silakan.